bulan Rajab, aura peristiwa istimewa iaitu Isra' Mi'raj semakin kita rasai. Sebagaimana yang kita ketahui, peristiwa ini merupakan mukjizat besar kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada malam Isnin 27 Rajab dan kini ianya disambut oleh orang Islam di Malaysia bagi memperingati peristiwa yang sangat luar biasa yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-11 kerasulan baginda. Tiada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan sesuatu yang dikehendakinya. Perjalanan yang sepatutnya mengambil masa hampir sebulan dapat diselesaikan tidak sampai satu malam. Ini juga merupakan mukjizat yang tidak dapat dijelaskan dengan ilmu sains. Begitulah besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ini dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 1 yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa ini adalah merupakan hadiah kepada Rasulullah SAW kerana tahun yang sama juga merupakan tahun kesedihan. Ini adalah kerana sebelum peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah SAW telah menerima ujian sangat berat, iaitu menerima tentangan yang hebat dalam dakwah dan kehilangan insan kesayangan iaitu Siti Khadijah yang merupakan isteri baginda dan juga bapa saudara baginda iaitu Abu Talib. Ayat ini juga menjelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Setelah itu, baginda meneruskan perjalanan dari Al-Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Perjalanan panjang Nabi itu ditempuh hanya dalam waktu satu malam dengan menunggang makhluk bernama Burak. Namun sebelum baginda memulakan perjalanannya, hati baginda dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air suci Zamzam. Sepanjang perjalanan apabila sampai tempat-tempat yang tertentu, Rasulullah SAW telah diarah oleh Jibril supaya berhenti dan bersembahyang sebanyak 2 rakaat. Semasa dalam perjalanan, baginda juga telah melalui pelbagai peristiwa, antaranya ialah baginda telah melihat satu kaum yang sedang bertanam dan terus menuai hasil tanaman mereka. Apabila dituai, hasil yang baru keluar semula seolah-olah belum dituai. Hal ini berlaku berulang-ulang, maka Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril bahawa itu ialah kaum yang berjihad fisabilillah yang digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali ganda, bahkan sehingga gandaan yang lebih banyak. Setelah baginda pulang ke Masjidil Haram, kemudian baginda menyampaikan wahyu dan perintah daripada Allah iaitu solat 5 waktu kepada umat di Mekah. Namun ketika itu ada yang percaya dan ada yang tidak percaya sehingga ada yang murtad daripada Islam. Tetapi sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apabila dikhabarkan kepadanya tentang peristiwa ini, beliau sedikit pun tidak ragu, bahkan membenarkan, malah lebih membenarkan sekiranya ada yang lebih hebat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Maka antara hikmah yang Allah memperjalankan Nabi Muhammad pada waktu malam dan tidak pada waktu siang adalah kerana waktu itu merupakan waktu yang terbaik untuk seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah seperti solat, doa, zikir, membaca Al-Quran. Malah kesan waktu ini terhadap jiwa seseorang, terutama pada akhir malam yang sunyi di saat manusia lain dibuai mimpi, adalah berbeza dengan kesan ibadah yang sama di siang hari. Peristiwa ini sememangnya sukar dipercayai sesiapa pun kerana dianggap sangat aneh dan mustahil, sehinggakan sewaktu Rasulullah SAW menceritakan perjalanan baginda itu, hanyalah Abu Bakar sahaja yang mengakui dan mempercayainya. Bukankah Allah menjadikan setiap sesuatu itu dengan banyak hikmah dan pengajarannya kepada umat Islam? Maka jelaslah sungguh banyak hikmah yang dapat diambil oleh umat Islam sebagai iktibar daripada peristiwa ini. Jadi kita sebagai umat Islam umumnya dan juga pengikut Nabi Muhammad SAW khususnya, haruslah kita jadikan peristiwa ini sebagai pengajaran utama dalam mengejar ibadah, terutamanya dalam mendirikan solat 5 waktu.